Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam paduan. Saya Muhammad Razak Syamil bin Rasmi. Pada hari ini saya ingin membentangkan tajuk di ambang keputusan Harimau Malaya. Pada setiap hari Khamis, saya akan membentangkan sekitar alam semula jadi, kehidupan flora dan fauna, dan agensi berkenaan, NGO berkenaan dengan dua-dua saya cakap tadi akan sudah. Salah satu contoh WWF Malaysia. Saya ulang sekali lagi, WWF Malaysia. Di ambang keputusan Harimau Malaya kerana percaya dalam misi menyelamatkan biodiversiti kita, terutamanya harimau. Harimau merupakan haiwan yang paling megah di hutan kita, iaitu di Semenanjung Malaysia. Ianya adalah Raja Rimba sebagai pemangsa utama. Mereka mengawal populasi mangsa seperti rusa. Rusa pula mengawal tumbuhan. Hubungannya dengan rantai makanan adalah penting, dan bila populasi harimau sihat, hutan kita turut menjadi sihat. Kita amat memerlukan harimau. Di peringkat global, bilangan harimau telah jatuh mendadak, iaitu kurang-kurangnya dari 4,000 harimau liar di dunia melingkungi kurang daripada 70% habitat hasilnya. Satu perjanjian antarabangsa telah ditandatangani di St. Petersburg pada tahun 2010. Di persidangan harimau antarabangsa untuk menggandakan bilangan harimau, Malaysia telah menandatangani perjanjian tersebut. Pada tahun 2008, Malaysia telah berikrar untuk menggandakan bilangan harimau semasa pelancaran. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan bilangan harimau dari 500 ke 1,000 ekor menjelang tahun 2020, tahun ini. Malangnya, Malaysia kehilangan separuh bilangan harimau Malaya dan kini hanya 250 ekor sahaja yang tinggal. Kini harimau Malaya telah tercatat sebagai sangat terancam dalam senarai merah IUCN yang menunjukkan situasi yang kian parah. Akan tetapi ada negara lain yang berjaya melindungi harimau mereka. Di India dan Nepal, jumlah harimau telah meningkat. Negara-negara ini mempunyai masalah yang lebih besar. Hutan mereka lebih terpisah dan populasi manusia serta tahap kemiskinan adalah tinggi.
Namun kerajaan mereka mempunyai keinginan untuk melindungi harimau. Mereka memastikan bilangan ranger mencukupi untuk untuk menghalang pemburu haram. Tengok negara lain yang lebih kan keadaan ekosistem. Negara kita buang sampah merata-rata suka hati. Apa nak jadi Malaysia ni? Padahal Malaysia cukup kaya dengan alam semula jadi. Negara lain inilah jaga ekosistem. Sedangkan negara yang Nepal, India miskin. Malaysia kaya. Cukup kaya. Tapi tak nak pelihara. Malas nak cakap. Sendiri mau ingat lah. Ancaman utama kepada harimau adalah pemburuan haram. Permintaan harimau sangat tinggi kerana perubatan tradisional Cina. Bahagian seperti kulit, gigi dan zakal digunakan. Malahan misai harimau turut digunakan sebagai jarum akupuntur ataupun kokoliter. Nilai pasaran gelap harimau lebih tinggi daripada spesies haiwan lain. Maknanya harimau ni memang tinggi lah dia punya harga. Sampai orang kata boleh jadi kaya raya lah jualnya. Hutan Malaysia kini dipenuhi dengan pemburuan Arab. Bukan hanya penduduk kampung, tetapi terutamanya dari luar negara, daripada Thailand, Vietnam, Kemboja, dan Laos. Kita membenarkan warga asing menceroboh dan merampas warisan negara kita. Ribuan jerat dipasang dalam hutan kita. Lama-kelamaan, mereka akan menghapuskan harimau kita dan spesies-spesies yang lain juga. Pelan tindakan pemulihan harimau kebangsaan belum dilaksanakan secara holistik. Sumber tidak digunakan secara efisien dan pembiayaan tidak mencukupi. Tanpa sumber manusia dan wang, matlamat untuk menggandakan harimau Malaya tidak akan tercapai. Ini kan pula menyelamatkan mereka. WWF Malaysia menyokong kerajaan dalam usaha menyelamatkan harimau di kompleks hutan Belum Temenggung. Tu di Perak, dekat Gerik. Tempat saya lah, saya orang Perak, saya tahulah. Dengan program pemuliharaan harimau kami sendiri, pasukan rodaan anti pemburuan kami
membantu pihak berkuasa mengurangkan masalah pemburuan haram. Kini kita mempunyai 3 pasukan, tetapi diharap bilangan ini akan bertambah. Pasukan pemantau meninjau bilangan harimau yang ada di kawasan itu. Ada juga pasukan yang memberi kerjasama dengan pihak WWF. Masyarakat orang asli untuk menjadikan mereka sebagai mata dan telinga pihak berkuasa. Kami juga memantau penggunaan tanah di kawasan tersebut dan menggalakkan pengurusan yang lebih baik bagi kawasan yang dilindungi dan hutan pengeluaran barak. WWF Malaysia turut menganjurkan persidangan dan dialog bagi mendapatkan sokongan untuk menyelamatkan harimau pada tahun 2017. Deklarasi Royal Bloom telah ditubuhkan dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia, maafkan saya tersilap. Duli Yang Teramat Mulia Putera Charles, Presiden WWF UK, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazlin Shah, Penaung WWF Malaysia. Untuk menyelamatkan harimau dengan meningkatkan rodaan di Taman Negara Royal Bloom dan mencapai pemburuan sifar di negeri Perak menjelang 2020. Tapi sekarang tercapai tak cerita ni sekarang? Tercapai? Tak. Mungkin dia ada bertambah. Kita dengar dia ada tambah sikit-sikit. Tapi dengar sejak akhir-akhir ni pembangunan dibangunkan, di tempat hutan simpan. Hutan simpan jangan kacau. Jangan kacau. Kita perlu memelihara hutan simpan. Baru haiwan-haiwan terselamat. Oh, generasi muda boleh tengok. Ni dah. Orang usaha agensi NGO, WWF, usaha orang asli, usaha masyarakat yang memberi kerjasama, yang sayangkan alam semua jadi usaha. Tiba-tiba ada orang yang rakus untuk merosakkan usaha-usaha yang kita telah lakukan. Memang galat lah. Saya pun menyokong WWF Malaysia. Jadi bila post-post yang WWF Malaysia mengenai alam semesta jadi di Malaysia ni melibatkan perkara negatif, saya cukup marah. Kalau saya dapat turun, memang saya takkan berganjak. Kalau aku dapat penggal kepala orang tu, aku penggal kan. Betul. Sebab dah melampau-lampau. Hutan simpan pula dia nak
tarah. Buat apa? Punya banyak tanah di luar sana, pergi cari. Tak perlu nak cari hutan simpan. Nak kita dah pelihara haiwan-haiwan, tumbuhan-tumbuhan dalam herba-herba kat dalam. Tak perlu kamu nak warakan hutan simpan. Buat apa? Tak faham tu ya. Taman Negeri Royal Bloom juga komited untuk menyelamatkan harimau dengan mendaftar untuk conservation Azores Tiger Standards atau CATS. Ianya adalah standard minimum untuk pengurusan efektif bagi sesuatu kawasan untuk pemeliharaan harimau. Taman Negeri Royal Bloom di Perak adalah kawasan pertama yang didaftarkan bukan sahaja di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Harimau kita adalah tanggungjawab kita bersama. Misi menyelamatkan harimau Malaya mereka adalah amat penting. Kita kena bertindak sekarang atau tiada peluang lagi. Pemeliharaan harimau perlulah menjadi keutamaan negara dan semua pihak perlu memainkan peranan. Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara, Jabatan Perhutanan dan juga polis dan tentera. Kita akan kehilangan harimau tanpa kerjasama semua pihak. Mahukah kita dikenali oleh anak cucu kita sebagai generasi yang gagal melindungi harimau Malaya? Kita tak nak nanti anak cucu kita cakap tok nenek dia, mak bapak dia tak memelihara alam semula jadi dan juga alam sekitar. Itu kita tak mahu. Sebab kita nak harimau ni anak cucu kita. Itu Tuhan dah bagi tanggungjawab. Sebab alam semula jadi ni, Allah telah menciptakan alam semula jadi ni untuk kemakmuran manusia. Bukan dirosakkan. Dalam firman Allah Subhanahu Taala, iaitu apakah kamu tidak melihat bahawasanya Allah Subhanahu Taala menurunkan air dari langit lalu menjadikan bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala Maha halus lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahawa alam diciptakan dalam kondisi hijau. Namun sekarang kerosakan alam, keseimbangan ekosistem berubah kerana ulah manusia. Sesuai dengan ayat Al-Quran Al-An'am ayat 6 yang membahas mengenai kerosakan di darat dan di laut kerana ulah manusia yang serakah. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Maksudnya, telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah SWT hendak merosakkan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali. Sebagai contoh, COVID-19. COVID-19 ni disebabkan ulah manusia. Kamu tarah hutan, kamu bunuh sesuka hati binatang kamu. Buat kejam dengan tumbuh-tumbuhan. Lepas tu kelawar kamu, makan ular kamu makan. Macam-macam kamu makan tahu benda tu tak elok, kamu pergi makan. Macam mana? Quran ni dah sebut jelas. Saya ulang kembali. Telah timbul berbagai-bagai kerosakan
dan bala bencana di darat dan di laut. Dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merosakkan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk terhadap alam semula jadi dan alam sekitar yang mereka telah lakukan. Perkara COVID-19 itu adalah bencana disebabkan perbuatan buruk kamu terhadap binatang, alam semula jadi, alam sekitar, kekejaman kamu terhadap flora dan fauna dan juga yang lainnya. Itu bertujuan supaya mereka kembali kepada Allah SWT. Itu tujuan. Itu sebab dia turunkan bala yang dinamakan COVID-19 daripada kelawar ke, ada orang kata daripada kelawar, ada orang kata daripada ular. Allah Ma'ala. Jadi di sini saya ingin peringatkan, marilah kita bersama-sama berganding bahu menjaga alam semula jadi dan alam sekitar. Kerana dia ni amat penting kepada manusia sejagat. Dia bukan sahaja penting kepada manusia, tapi haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Saya bukan sahaja menceritakan pasal harimau dan hidupan binatang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, menyediakan udara yang segar. Apabila tempat itu bersih, akan tumbuhnya pohon-pohon menghijau. Pohon-pohon hijau itu akan menyediakan oksigen yang berkualiti. Apabila dah dapat oksigen yang berkualiti, kesihatan manusia pun makin meningkat. Itu aja. Jadi penting tak? Penting. Tapi sekarang ada manusia di Malaysia ni jaga alam sekitar. Mungkin sebahagian dah insaf kita nampak. Tapi ada sebahagian lagi yang buat tak kerti tu. Mandi laut nak, mandi sungai nak, tapi buang sampah orang tak kata. Kamu buang sampah tu bertahu tak? Sampah tu boleh mendatangkan haiwan perosak seperti lalat, tikus dan sebagainya. Apabila sampah-sampah tu ada di kawasan sungai, tikus dia tak kencing macam manusia. Dia kencing dekat sampah-sampah tu, dan sampah-sampah tu turun ke sungai. Bila sampah tu turun ke sungai dengan air kencing tikus, tercemarlah sungai. Lepas tu kau mau pergi mandi pula. Udah penyakit kencing tikus kena. Lepas tu salahkan tikus. Tikus memang tak ada otak, dia kencing merata. Kita manusia yang kena fikir. Itu tanggungjawab Tuhan bagi. Dia tak ada kencing macam manusia. Saya yang OKU ni pun pergi ke sungai, nak kencing pergi ke tanah. Pergi ke tanah, letaklah 50 sen. 50 sen apa nak kira? 50 sen dia kira. Aduh. 50 sen nak kira. Pergi tandas. Kalau 10 kali nak kencing 10 kali pergi tandas bangun. Berapa mana pergi tandas tu? Berapa mana kamu turun ke sungai? Adalah caranya. Adalah caranya nanti saya tunjuk.
video. Dah. Dah. Yes. Okay, pelan-pelan. Sekejap tutup mata. Dah. Dah jadi. Cuba gambar turun ke sungai. Naik turun. Sebab apa? Kita tak nak cemarkan sungai. Kalau saya boleh buat, anda yang normal lagi boleh buat. Masalah ni yang normal lagi teruk pada kayu ni. Mana? Kita pun boleh bangun pergi ke tanda. Lama pula tak boleh. Tak boleh buat pula. Pancuk je lah. Kan ada orang sakit kan kata apa, salahkan tikus, kencing tikus lah, penyakit kencing tikus. Takut kencing orang pula. Itu kita tak mahu kencing orang kan. Mana kita tahu? Ingat kencing orang tak ada kuman. Oi, susah buat main. Jadi jaga. Kita tak nak masyarakat generasi muda nanti dia tak kenal harimau dah, dia tak kenal gajah dah, dia tak kenal musang bendang dah. Kita tak nak semua tu. Jadi pelihara lah alam semua. Jadi itu alam sekitar kita. Saya bacakan WWF ni supaya dapat kesedaran. Sebab bukan semua orang pergi China WWF Malaysia. Jadi saya cuba nak bantu WWF Malaysia. Alam hanya sebentar, buana biru berlentara, salah orang nampak ketara, kalah kita tak suara. Laut biru bertukar warna, rumpai karang tidak bernyawa, udang berarah tidak bermaya, imbangan alam dah tiada, imbangan alam dah tiada, imbangan alam dah tiada, imbangan alam dah tiada, imbangan alam dah tiada. Masyarakat sedar betapa pentingnya alam sekitar dan alam semula jadi. Saya rasa sampai di situ sajalah pada hari ini percakapan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agi hidup, agi laban. Ha! Hidup dia Bravo.